Assalamualaikum guys, kembali lagi anda dalam Seven Pelik Tapi Benar. Ini adalah video yang pertama sekali Carol bercerita pasal cerita-cerita pelik guys. Tapi before kita mulakan, pengumuman penting dulu. Video pasal cerita Kerajaan Bunian tu tak akan dikeluarkan esok, tapi pada hari Jumaat guys, disebabkan masalah teknikal lah cerita dia. Padahal Carol busy sikit, Carol kerja. Kalau korang tengok zaman sekarang punya style ambil gambar kan, macam-macam gaya guys. Tapi korang pernah tak terfikir kenapa orang zaman dulu tak reti nak senyum bila ambil gambar? Semua gambar daripada zaman dulu, semua gambar-gambar tu, semua orang yang ada dekat dalam tu tak senyum. Diorang ni memang tak reti nak senyum ke? Diorang ni sombong ke? Ataupun orang zaman dulu ni memang mukanya angkuh-angkuh gitu? Jawapannya tak guys, diorang tak sombong pun. Sebenarnya ada beberapa sebab kenapa orang zaman dulu tak boleh nak senyum. Sebab yang pertama adalah teknologi pada zaman dulu tak secanggih sekarang ni guys. Kalau zaman sekarang nak ambil gambar tak sampai 1 saat pun, 0.001 saat dah ambil gambar muka korang. Tapi kalau zaman dulu, diorang nak kena tunggu sampai 20 minit guys untuk ambil satu gambar. Korang bayangkan 20 minit untuk ambil satu gambar guys. Mana tak penat member berdiri tu, mana tak masam muka dia. Lepas tu memang diorang kena stay je dekat dalam satu position. Contoh, diorang dah bincang-bincang, diorang nak ambil gambar berdiri, and then dia kena stay dalam position berdiri tu je lah sampai shutter tu naik balik, sampai dia tutup balik. Kalau diorang degil, kalau diorang bergerak juga, gambar tu akan jadi blurry. Kenapa gambar tu blurry guys? Kalau Carol explain, ini dah bukan cerita pelik guys, tapi dah jadi cerita tutorial. Tapi tak apa, Carol explain sikit je, bagi ruang sikit je. Okay, macam gini guys. Zaman dulu punya kamera, dia punya shutter speed sangat-sangat perlahan tau. Maksudnya diorang tekan shutter tu akan terbuka untuk bagi cahaya masuk, untuk pantul dekat plate yang ada dekat dalam kamera tu. Bila cahaya masuk, itulah yang dipanggil exposure. Untuk mendapatkan gambar yang cantik, masa exposure time tu kena panjang guys. So sekarang ni slow shutter speed ditambah pula dengan long exposure time, memang tak boleh nak bergerak langsung. Tiba-tiba je kaki dia gatal yang tengah berdiri tu. Memang tak boleh nak buat apa-apa guys. Memang kena tunggu je, kena sabar je lah. Kalau korang tak percaya, korang boleh try set shutter speed korang yang paling low, and then korang tekan shutter button. Korang akan dengar shutter tu terbuka dengan lama, and then baru dia tutup balik. So tak nak panjang-panjang bab ni, nanti dah jadi video tutorial. Jom kita pergi next. Okay guys, apa yang korang terfikir sekarang ni? Carol ingatkan orang yang berani kan, orang yang sanggup pergi kubur tengah-tengah malam buta untuk korek kubur, lepas tu bakar dagu mayat untuk buat minyak dagu tu, itu adalah orang yang paling berani. Rupa-rupanya ada yang lagi tergeng guys. Memang tergeng nak mampu. Okay, dekat China dengan Taiwan ada satu adat yang dipanggil perkahwinan hantu. Apa itu perkahwinan hantu guys? Alright, perkahwinan hantu ni adalah satu proses yang di mana orang yang hidup macam kita semua ni pergi kahwin dengan orang yang dah mati. Bukan kahwin dengan roh, bukan kahwin dengan gambar, tapi kahwin dengan mayat. Diorang percaya kalau diorang buat macam itu, diorang akan dapat ketenangan dekat dalam jiwa diorang. Masing-masing punya adat, kita tak boleh nak gelak guys. Tapi macam mana pula diorang nak kahwin dengan mayat? Macam mana diorang nak dapatkan mayat? Dekat sini lah bantuan daripada organisasi penjenayah guys. Diorang untung berjuta-juta sebab diorang pergi rompak mayat. Lagi-lagi mayat yang baru ditanam. Korang bayangkan diorang sanggup pergi kubur malam-malam buta, lepas tu pergi korek kubur, lepas tu dia pergi bawa lari mayat tu. Memang sanggup lah cerita dia, sebab harga satu mayat sangat-sangat mahal guys. Lebih kurang 50 hingga 100 ribu ringgit untuk satu mayat. And then dia punya marketing dia, diorang akan jual dekat pasaran gelap guys, pasaran underground, untuk elakkanlah daripada diorang kena tangkap dengan pihak berkuasa. So next. Jambatan adalah satu benda yang sangat besar and berat ya kawan-kawan semua. Tapi benda yang peliknya dekat sini sekarang ni, macam mana jambatan boleh kena rompak? Nak curi jambatan tu, umpama korang tengok movie Mission Impossible tu, memang semuanya impossible guys. Okay, cerita dia macam gini guys. Pada tahun 2012 ada satu kes dekat Republic Czech yang di mana sebuah jambatan seberat 10 tan dan panjangnya adalah 198 meter, round off kan jadi 200 meter lah senang cerita. Benda tu kena rompak guys. Benda tu dah lah berat, panjang, tapi kena rompak. Benda ni buatkan kita pening nak fikir. Sebab kalau nak rompak benda yang besar gedabak macam gini, diorang perlukan kepakaran orang yang power. And orang-orang yang involved dalam benda ni, dalam penjenayah ni, memang kena ramai. Salah satu perkara yang penting adalah jentera berat mesti kena ada. Contohnya macam bajak, crane. Menurut sumber, orang yang terlibat dalam rompakan jambatan ni, diorang menyamar sebagai kontraktor untuk runtuhkan jambatan tu.
So guys, kalau korang ada cadangan cerita-cerita pelik, boleh DM Carol dekat Insta. Sekian from Carol Series. Sorry, short video sikit video ni. Tunggu pada hari Jumaat guys. See you soon.